Yang pertama adalah tajuk terkait keluasan fikih ataupun keluasan fikih, murunatul fiqh. Termasuk tadi disinggung oleh Dr. Khairuddin terkait pembaharuan fikih, maqasid syariah dan seterusnya. Ini saya kira doktor atau profesor butuh dhawabit yang jelas. Karena kalau tidak ada dhawabitnya ini bisa liar nanti. Semuanya nanti berdalil dengan keluasan fikih, termasuk taghayyurul ahkam. Ini menarik. Jadi beberapa tahun yang lalu ketika kita diuji Allah dengan COVID ini, ada satu amalan menarik ini di Indonesia. Itu sholat Jumat dan sholat Id online. Nah, kalau ditanya apa landasannya, ya tidak jauh-jauh dari taghayyurul la yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal dzuruf wal awaid. Dalilnya banyak nanti terkait keluasan fikih dan seterusnya. Dan ternyata followersnya banyak sholat Jumat online ini. Kebetulan saya tidak ikut, tapi saya menunggu haji online. Kalau ada haji online kan lebih, nanti ditanya dalilnya apa, keluasan fikih, apa namanya taghayyurul ahkam dan seterusnya. Maka butuh dhawabit atau batasan-batasan yang jelas agar pembahasan terkait keluasan fikih, maqasid syariah, maslahah mursalah ini tidak dibawa kemana-mana menjadi liar nanti. Lagi ramai di Indonesia pernikahan beda agama, dalilnya sama, la yunkaru taghayyurul ahkam, karena dulu diharamkan karena membedakan mana lawan mana kawan, karena sekarang damai maka pernikahan beda agama boleh. Nah, ini apa mi'yar atau dhawabit di dalam pembahasan keluasan atau keluasan fikih murunatul fiqh? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pertama, kita kena bersepakat bahawasanya di dalam agama ada perkara yang disebut sebagai thawabit. Perkara-perkara yang tetap, yang tidak boleh berubah. Dan ada yang mutaghayyirat. Cumanya mungkin berbeza sedikit kadang-kala di kalangan para fuqaha itu dalam menentukan yang mutaghayyirat itu apa. Cumanya saya ingin menarik pandangan semua supaya kita kena tahu asas-asas ilmu ini telah diletakkan di dalam generasi yang lepas pada fuqaha yang awal, para ahli usul. Hanya kita kadang-kadang menjenamakan dengan nama-nama yang baru, tapi hal itu telah pun ada. Fiqhul waqi' umpamanya sudah ada, sudah dibahaskan. Hatta di kalangan para fuqaha yang empat itu, walaupun istilah seperti al-istihsan, masalihul mursalah, walaupun kita lihat secara istilah yang disandarkan itu seakan dia tidak memakainya, tetapi secara tatbiqnya hal itu berlaku. Hal itu berlaku. Saya buat contoh tentang waqi' ataupun realiti. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Hindun bintu Utbah yang mengadu tentang suaminya Abu Sufyan kerana mereka ni masuk Islam akhirnya. Begitu kedekut. Jadi tak memberikan belanja, sini belanja rumah ya. Dan kita lihat jawapan Nabi dalam hadis itu, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil apa yang mencukupi untuk engkau dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. Perkataan ma'ruf untuk itu semua mazhab sama. Ma'ruf itu yang dengan kadar yang sepatutnya, yang sewajarnya. Tapi ma'ruf untuk orang kaya tak sama ma'ruf untuk orang miskin. Ma'ruf untuk orang Indonesia mungkin tak sama dengan orang Malaysia. Ma'ruf untuk satu masyarakat yang high class, yang anaknya pergi ke kelas-kelas tambahan, tak sama dengan ma'ruf kepada satu masyarakat yang mana mungkin pergi sekadar sekolah yang asas saja. Di Afrika mungkin berbeza. Fuqaha sama. Ini di dalam mentatbiqkan makna ma'ruf. Hatta kalau kemudian timbul kebelakangan ini di atas perkembangan, timbul apa yang dinamakan
Al-Madrasah Al-Maqasidiyah ataupun School Maqasidi. School Maqasidi ini sebenarnya dia tidak boleh berpisah daripada kerangka pemikiran. Siapakah yang membincangkan tentang maqasid ini? Yang membincangkan tentang maqasid ini ialah ahli-ahli fiqh. Seperti Al-Imam Al-Ghazali yang menulis tentang dalam Al-Mustasfa. Yang membincangkan tentang maqasid ini seperti Asy-Syatibi yang menulis di dalam Al-Muwafaqat. Tetapi yang menjadi masalah, daripada latar belakang yang tidak mengetahui usul fiqh dan fiqh, terus-terus membicarakan tentang maqasidus syariah. Ini telah menjadi masalah. Lalu yang dia sangka maqasid itu maqasid di sisi dia. Kerana maqasid itu ada dawabitnya. Semua fuqaha mengetahui Nabi memang meraihkan latar dan kejadian. Datang satu orang lelaki dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ja'a syaikhun wa yaqul ya Rasulullah uqabbil imraati wa ana shaim. Wahai Rasulullah, aku cium isteriku sedangkan aku puasa. Nabi kata na'am. Datang orang muda lelaki, uqabbilu zauj imraati wa ana shaim. Nabi kata la. Tak. Fa nadhara ba'dhum ba'dha. Mereka tengok, tadi kata tak boleh. Boleh, ini tak boleh. Nabi bagi jawapan, inna syaikha yamliku nafsahu. Dalam riwayat, inna syaikha yamliku irabah. Sesungguhnya orang tua itu menguasai dirinya. Maksudnya, khitab, nas, mengambil kira latar mukhatab. Dibincangkan oleh semua mazhabnya 4. Bagi saya, ia satu mustalah untuk diletakkan dalam pembicaraan sekarang tentang ta'lilul ahkam, tentang masalah fiqhun nawazil, tentang fiqhul waqi'. Ini sebenarnya tajuk yang sudah lama, cuma diberi baju baru. Sudah ada di dalam fiqh kita. Saya tahu ini suatu keperluan untuk kita mendalami. Yang masalahnya ada fuqaha yang begitu jumud, bukan fuqaha yang mutafaihiqun, yani kata dalam mustalah sebahagian mutaakhirin. Orang yang cuba tidak mau memperdulikan perkembangan semasa. Dia dengan nas yang lama macam tadi kan. Itu berlaku hatta di Cina. Abu Hanifah dalam fiqh Abu Hanifah terkenal sebagai mazhab ahlul ra'i, walaupun sebahagian ulama-ulama Abu Hanifah tidak bersetuju. Dan dalam I'la'us Sunan umpamanya, At-Tahanawi cuba mempertahankan Abu Hanifah dengan mengeluarkan nas-nas bagi mazhab supaya menunjukkan dia juga mazhab ahli hadis. Tapi tak apa, saya nak menceritanya ialah patutnya pemikiran qiyas yang begitu dipelopori oleh Abu Hanifah menjadikan mazhab Abu Hanifah itu lebih luas. Tapi kita lihat di negara-negara seperti Cina, mazhab Hanafi, khutbahnya di dalam bahasa Arab yang orang Cina tu baca Arab pun tak boleh. Khutbah Jumaat. Kalau kita pergi ke Cina, khutbah Jumaat semuanya dalam bahasa Arab. Sedangkan itu satu-satunya peluang dalam keadaan negara mereka tu untuk bercakap kepada rakyatnya tentang agama. Terpaksa dibuat ceramah sebelum khutbah di dalam bahasa Cina. Kerana patutnya ruh Abu Hanifah itu tidak datang kepada mereka. Ruh keluasan Abu Hanifah. Ruh keluasan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang membenarkan wanita berkahwin tanpa wali apabila ada keadaan tertentu. Ini semua sudah ada dalam fiqh kita. Apa yang saya bimbang bukan hal itu. Tadi irfani yang disebut di dalam Muhammadiyah. Faqih bukan soal keupayaan mengetahui dalil. Tetapi ingin mengetahui dalil kerana ingin mentaati Allah Azza wa Jalla. Bukan kerana ingin melarikan diri daripada hukum Tuhan. Tapi apabila fiqh itu telah berada di tangan ilmu ini, secara picisan berada di tangan, saya minta maaf ya kalau kita berbeza, Hasan Hanafi daripada Morocco. Berada di tangan
Jamalul Banna berada di tangan mereka-mereka ini. Jamalul Banna yang menulis min jinayati haddathana, jenayah haddathana. Ini semua telah mencetuskan, menggunakan seakan-akan fuqaha dahulu telah terlepas daripada ilmu ini. Hanya mereka yang menemui ilmu ini. Fuqaha dulu telah membincangkan tentang dawabit bagi setiap hal-hal. Oh, masuk waktu solat. Okey. Oh ya. Ini tahqiqul manaq. Tapi dia tidak tangkih. Itu namanya tahqiqul muttaham. Tak apa, saya bukan, tapi ini panjang bicaranya. Ini satu debat yang bagus, yang boleh kita kepentas untuk membincangkan ini. Kita meraihkan tajdid, kita ingin kepembaharuan, tetapi bid-dawabit asy-syar'iyyah. Kita tahu ada benar-benar khilaf. Sawabit tak berubah. Jika tidak nanti hari Jumaat semua busy, kita tukar je solat jadi hari Sabtu. Kita tahu perkara-perkara yang ma'qul makna. Mengapa syarak menyuruh? Diketahui illahnya. Boleh untuk dilihat pada kerangka ijtihad yang baru. Adapun isu bid'ah dan seumpamanya ini, hadza inwanun qadim.